Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad. Al-fardus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah pada hari ini untuk memulakan kuliah pengajian kita. Saya mohon kita sama-sama membacakan sekali seorang suratul Fatihah. Kemudian niatkanlah untuk disedekahkan kepada ibu dan ayah kita yang tercinta, kakak-kakak dan adik-beradik yang lain, serta muslimin dan muslimat yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya kana. Syarata. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada petang ini kita dapat bertemu sebagaimana yang kita jadualkan. Dan untuk hari ini saya akan mengupas berhubung dengan riwayat hidup Abdullah bin Ummil Maktum radhiyallahu anhu, di mana nama penuhnya ialah Abdullah bin Qais bin Sa'idah bin Asam radhiyallahu anhu. Jadi mana Maktum itu khatama. Khatama ni makna penutup, ya, tertutup. Maktum. Jadi bila Ummi Maktum bermakna ada seorang ibu yang mempunyai seorang ahli keluarga yang tertutup, yakni yang buta matanya. Itulah makanya dia dipanggil Abdullah bin Ummil Maktum radhiyallahu anhu. Dia seorang yang buta dan sangat kuat keyakinannya. Walaupun dia buta, tetapi Abdullah Ummil Maktum ini seorang yang sangat rajin belajar, sangat tidak pernah meninggalkan majlis-majlis ilmu yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasanya Abdullah bin Ummil Maktum ini, dia belajar Al-Quran, belajar hadis, mendengar huraian dan memahaminya hanya menggunakan kedua cuping telinganya, karena matanya tidak dapat melihat. Tetapi karena kesungguhannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ilmu kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang dimaklumi, beliau merupakan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 orang muazzin.
dua orang menjadi muazzin di Masjid Nabawi di Madinah. Pertama, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Yang kedua, Abdullah bin Ummil Maktum radhiyallahu anhum. Dan menurut Sain Alawi Al-Makki, bahawasanya muazzin, yakni juru azan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ialah Sa'ad Al-Qardi radhiyallahu an. Cumanya Sa'ad dia mula menjadi juru azan di Mekah pada waktu setelah berlakunya peristiwa Fathul Makkah. Di dalam kitab sirah Rahiqul Maftum yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Khudari bin Bik, menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan allowance gaji kepada sahabat yang bernama Sa'ad Al-Qardi ini karena dia menjadi muazzin di Masjid Al-Haram di kota Mekah. Di sana ada seorang lagi juru azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Abu Mahzurah radhiyallahu an. Dan Abu Mahzurah ini menjadi muazzin di Masjid Quba, ya, yang juga berada di Madinatul Munawwarah. Hadirin sekalian, walaupun Abdullah bin Ummil Maktum ini seorang yang buta, tetapi sebaik sahaja terjadinya Bai'atul Aqabah yang pertama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar utusannya untuk mengajar di Madinah. Maka Abdullah bin Ummil Maktum ini termasuk di kalangan yang terawal hijrah ke Madinah bersama dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Di sana ada dua riwayat. Satu riwayat menyatakan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dia pergi dulu, kemudian tak selang beberapa hari diiringi, dihantar pula akan Abdullah bin Ummil Maktum. Dan di sana banyak juga riwayat yang menyebut bahawa mereka beriringan berdua pergi ke Madinatul Munawwarah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, khususnya Abdullah bin Ummil Maktum, untuk membaca Al-Quran, mengajar orang-orang Yasrib, yakni penduduk-penduduk Madinah. Dikatakan bahawasanya sebaik sahaja Abdullah bin Ummil Maktum sampai di Yasrib, dia telah ditemui oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Lalu Al-Barra bertanya kepada Abdullah bin Ummil Maktum ini, mana lagi sahabat-sahabat yang lain? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Abdullah menyatakan, mereka semua akan menyusul sesudah daripadaku. Di mana ulama-ulama membahaskan asar ini menunjukkan bahawa Abdullah bin Ummil Maktum radhiyallahu an adalah di antara orang yang awal berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Hadirin sekalian,
diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, dalam sirah kalau kita baca ada dua. Nama tu sama tapi terbalik. Pertama, Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia ni adalah seorang sahabat radhiyallahu an, dan Anas bin Malik mendapat kemuliaan pada hari perjanjian Hudaibiyah, di mana dia telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentahallulkan Rasulullah, yakni menggunting atau mencukur rambut, kerana pada masa itu telah memakai pakaian ihram, tapi tak boleh masuk ke kota Mekah, terhalang kerana perjanjian Hudaibiyah. Maka menurut hukum Islam, siapa yang dah berniat untuk haji ataupun umrah, sudah memakai pakaian ihram, tapi tak boleh nak buat, dia terhalang, maka dia mesti melakukan tahallul ihsar, iaitulah potong rambut dan menyembelih seekor kambing. Barulah boleh dia buka kain ihram dia. Kain ihram ni bukan boleh buka gulung-gulung sangkut pintu macam sari aja, bukan. Dia ada hukum dia. Itu Anas bin Malik, seorang sahabat. Seorang lagi, Malik bin Anas radhiyallahu an. Itu adalah Imam Malik, anak murid kepada Imam Abu Hanifah dan guru kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Adapun Anas bin Malik itu sahabat. Malik bin Anas, dia merupakan seorang tabi'in, ya, yakni generasi yang dididik oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik pernah menceritakan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan Abdullah bin Ummil Maktum radhiyallahu an. Sedang mereka duduk berdua, kata Anas, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam menyerupai seorang manusia. Lalu Jibril pun menegur dan menyapanya. Lalu Abdullah menjawab sapaan teguran itu. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada Anas bin Malik. Maaf, saya bertanya kepada Abdullah bin Ummil Maktum. Soalannya, sejak bilakah mata kamu ni jadi buta? Lalu Abdullah menjawab, saya buta ni sejak daripada kecil lagi. Dia tidak tahu yang bertanya dia, yang dekat dengan dia adalah Jibril, kerana dia pun tak nampak kerana dia buta. Apabila dia menyatakan dia buta tu daripada kecil, maka malaikat Jibril menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, telah menyatakan, barang siapa yang telah ku ambil perkara yang bernilai daripada dirinya, sama ada mata, telinga, kesihatan, apa sajalah yang kita kira bernilai, kemudian kita sabar dan reda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, nescaya aku menukarkan perkara yang bernilai yang hilang darinya dengan syurga. Itu merupakan kemuliaan khabar yang disampaikan oleh Jibril sendiri kepada sahabat Abdullah bin Ummil Maktum radhiyallahu anhu.
Dia merupakan sahabat yang diraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sampai aja, Rasulullah akan menghormati dan menyambutnya. Dan apabila dia berada dalam majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan serban tempat duduk dan mempersilakan Abdullah untuk duduk di atas tempat yang berkenaan. Suatu kemuliaan Masya Allah yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Cumanya, oleh kerana mata dia buta, maka dia berasa tak berapa sedap hati. Kerana mata buta ni, banyak perkara dia tak boleh buat. Al-Quran pun dia pakai hafal dengan telinga aja. Untuk menengok dengan mata tak dapat. Nak tengok wajah Nabi tak dapat. Dia kerinduan. Jadi datanglah perasaan yang berbagai-bagai di dalam hati dan perasaannya. Sehingga dia rasa, ya Allah, aku ni buta begitu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan akan firman-Nya. Ayat 46 Suratul Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qilun. Qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maksudnya, oleh kerana itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi, supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada hati, yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga, yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun, tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Itulah ayat yang diturunkan oleh Allah, di mana Allah menegaskan bahawa ada di kalangan manusia ni, dia melihat kejadian-kejadian Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, berjalan, ya. Fasirul fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Tengok kejadian-kejadian Allah. Ada manusia, Allah Ta'ala kata, walaupun mata lendi dia ni nampak boleh tengok, tapi tidak menambah hidayah petunjuk ke atas dia. Tidak menjadikan dia makin khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terdatang rasa haibah dalam diri dia, mengenangkan sifat jalal Allah yang maha sempurna dalam mencipta semua kejadian di langit dan di bumi. Ada orang macam tu, kata Allah. Mata dia tu macam celek, tapi buta. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, ada manusia yang walaupun matanya buta, tapi mata hatinya tidak buta. Mereka boleh melihat akan kekuasaan, kehaibatan, kegagahan Allah Ta'ala. Sehingga walaupun buta, mereka gunakan telinga mereka untuk memahami ayat-ayat Quran, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka beriman. Jadi Allah Ta'ala menyebut
masalah mata ni bukan masalah mata kepala ni. Yang ni tak ada masalah. Tapi yang masalah besar ialah mata hati tu jadi buta, kata Allah. Ini penyakit. Kalau hati dah buta ni, habislah. Ya, dia tidak akan menerima kebenaran lagi. Jadi kalau mata kepala ni buta, tak nampak, tak apa. Yang penting mata hati tu cerah celik melihat sampai ke akhirat tu secara ma'rifatnya. Inilah ayat ni Allah entertain. Ya Allah meraihkan, mententeram dan menghiburkan hati Abdullah Umil Maktum ini. Dan dia bergantian melakukan azan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Walaupun dia buta, Nabi ambil. Yang seorang lagi celik Bilal. Pun Nabi suruh juga azan. Karena azan ini bukan diambil kira mata tu celik atau buta. Tapi azan itu asasnya ialah kalau boleh suara yang melaungkan azan tu sedap. Bila dia menyebut kalimah Allahu Akbar tu, orang yang dengar tu rasa nak melompat keluar dari rumah pergi ke masjid. Ini. Ada juga fardu takbir Allah. Orang yang melakukan azan. Orang dalam perjalanan ke masjid. Tapi dengar suara di azan langsung patah balik ke rumah. Ada juga. Kerana ini masalah suara. Jadi Allah kata tak usah runsinglah Abdullah. Pasal katanya walaupun mata kamu buta, suara kamu champion. Kamu ada suara. Kamu dilantik oleh Nabi sebagai muazzin. Dan ini merupakan kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana hadis begini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan gulungan-gulungan OKU. Ya. Orang kurang upaya, tidak disisihkan menurut sistem Islam. Hadirin sekalian, pernah ada suatu hari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah berjalan menziarahi rakyatnya di Madinah. Maka ramailah beberapa sahabat mengiringi Umar. Tiba-tiba Saidina Umar melihat ada seorang lelaki tua duduk di pinggir jalan. Lalu Saidina Umar menyuruh seorang sahabat yang mengiringinya pergi jumpa pak cik tu, tanya apa masalah. Siapa dia tu duduk tepi jalan macam tu. Tak lama kemudian sahabat ni datang. Lalu melaporkan kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia seorang Yahudi yang telah tua. Dan dia menceritakan dia mengenali kamu. Kerana dia pernah ikut membantu pasukan Islam dalam beberapa pertempuran ketika dia muda. Mendengarkan begitu, Saidina Umar dengan tegas menyatakan, segera kamu pergi ke Baitul Mal, ambil apa yang perlu untuk kehidupan, berikan kepada dia. Dan Saidina Umar juga memerintahkan supaya diberikan bayaran secara bulanan buat belanja dia. Kita panggil pencen lah, macam dapat pencen. Lalu Umar menyatakan, demi Allah, adalah tidak baik kita menggunakan tenaganya ketika dia muda, lalu kita meninggalkan dia setelah dia tua. Inilah dia ajaran Islam
membawa keadilan bukan kepada Cina, India, orang Islam aja, bukan kepada Kadazan Murud aja, bahkan kepada Yahudi pun ditegakkan keadilan dengan syarat Islam itu berjalan dalam pemerintahan bernegara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, disebutkan oleh para ulama, rumah Abdullah bin Umil Maktum ini jauh daripada masjid. Jarak rumah dia ada yang menyebut lebih kurang 1 kilometer. Saya hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mungkin akan datang di panjang umur dan ada rezeki berangkat menunaikan haji umrah, saya akan terus mengusahakan untuk mencari di mana tapak rumah Abdullah bin Umil Maktum ini. Sehingga hari ini saya belum menemuinya. Allah belum mengizinkan. Adapun rumah-rumah sahabat lain banyak juga, termasuk rumah isteri para sahabat, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna. Itu banyak saya tahu di mana lokasinya. Tapi rumah Abdullah belum, tak jumpa lagi. Ulama menyebut jaraknya lebih kurang 1 kilometer dari masjid. Jauh. Dan itu berat bagi orang yang buta yang berjalan ke masjid dalam keadaan tak nampak apa. Tapi dia tidak pernah untuk meninggalkan sembahyang berjemaah. Apabila dia sampai subuh, habis solat subuh, dia akan i'tikaf sampai ke zuhur, asar, maghrib, isya, dia balik. Kemudian nanti subuh besok, dia berjalan pula menuju ke Masjidin Nabawi. Masjid yang ada itulah di Madinah ni. Lalu pada suatu hari, dia merasakan, ialah mata dia buta, dia pun uzur, letih berjalan jauh. Lalu dia minta rukhsah, pelepasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kiranya Rasulullah boleh mengizinkan saya untuk tidak berjemaah sembahyang subuh. Itu je dia minta. Adapun yang lain, zuhur, asar, maghrib, isyak tu tak apalah. Tapi subuh tu Sebab pagi-pagi gelap. Ya, kalau subuh di Mekah Madinah, kita tahu kadang 4 suku dah azan, 4:30 masa waktu dah. Gelap-gelap tu. Jadi nak jalan dalam gelap tu dia payah. Kemudian isyak pula kalau balik pun susah juga kerana dah gelap larut malam. Jadi dia minta ke Rasulullah kalau boleh beri pelepasan kepada dia. Subuh tu dia di rumah. Dia tidak berjemaah di Masjid Nabawi. Apabila dia menyatakan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya di peringkat awal. Lalu setelah Nabi menyatakan boleh, tak apalah. Dia pun bersyukur pada Allah, bangun nak jalan keluar. Nabi pun nak pergi dah. Tiba-tiba Nabi berpatah balik dan Nabi panggil dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wahai Abdullah, adakah kamu kalau berada di rumah dengar azan daripada masjid?" Lalu Abdullah bin Umil Maktum menyatakan, "Ya, saya dengar ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kalau begitu, berjemaahlah kamu ke masjid." Nabi membatalkan kebenaran yang awal dan memerintahkan Abdullah bin Umil Maktum agar tetap berjemaah 5 waktu, datang ke Masjid Nabawi.
Lalu Abdullah bin Ummil Maktum bersetuju. Dia bersetuju dengan apa yang Nabi perintahkan. Dia patuh. Itu sifat sahabat. Sami'na wa ata'na. Lalu mulai daripada hari itu, dia pun bawa satu tali yang panjang minta pada sahabat. Lalu diikat tali itu di salah satu tiang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tali itu dia pegang, bawa sampai ke rumah dia, diikatkanlah di satu penjuru rumah dia. Makanya daripada rumah ke masjid, masjid ke rumah ada tali. Maka tiap-tiap hari Abdullah bin Ummil Maktum bila pergi ke masjid, dia akan peganglah tali itu raba. Mata memang tak nampak apa. Pegang tali itu ikut, gitulah. Nanti balik, pegang pula tali itu. Begitulah hari-hari. Dan banyak juga peristiwanya menyebut dia tersadung batu. Dia mata tak nampak bila berjalan, tersepak batu. Kemudian ada ketikanya dia tersungkur jatuh. Kemudian dia hari-hari dan waktu lain berlaku pula. Dia di tempat lain, sedang dia berjalan, dia tersepak pula batu dan terjatuh sehingga luka wajah dia. Maka bila jatuh kali yang kedua itu, tiba-tiba datang seorang pemuda menolongnya. Pemuda tu kata, "Pak Cik, tak apa Pak Cik, saya tolong. Mulai hari ini, saya khidmat dengan Pak Cik. Saya pimpin bawa pergi ke masjid. Nanti habis sembahyang, saya bawa balik pula pergi ke rumah." Lalu bersyukurlah Abdullah bin Ummil Maktum kerana ada anak muda yang sudi menolong dia. Begitulah terjadinya setiap hari. Sehinggalah pada suatu ketika, ini orang yang beriman. Ya, mata hati itu tadi. Mata hati itu dia menembus. Ya, Abdullah bin Ummil Maktum dia mula terasa dan dia perasan bahawa pemuda yang bawa dia pergi balik dari rumah ke masjid, masjid ke rumah ni, tidak mendirikan sembahyang berjemaah, bahkan tak sembahyang pun. Dia mulai kesan perkara ini. Lalu satu hari, dia tanya pada pemuda ni. Dia tanya, "Siapa nama awak?" Dia tak nampak. Pemuda tu menyatakan, "Tak apalah. Tak tahu nama saya pun tak apa. Yang penting saya dapat tolong awak." Katanya Abdullah Ummil Maktum, "Beritahulah nama. Jadi senang. Kerana saya lihat luar biasa kamu. Asal pagi saya keluar je, kamu dah ada dah. Macam tahu-tahu aja timing, masa saya nak keluar tu. Cuma, bila keluar daripada Masjid Nabawi balik ke rumah, saya keluar tu, kamu pula dah siap-siap ada di luar masjid. Itu yang saya nak tanya nama kamu. Sebab pada firasat saya, kamu tak bersembahyang ni." Katanya Abdullah bin Ummil Maktum. Lalu pemuda ni mengaku. Dia kata, "Benar wahai Abdullah, memang aku tidak mendirikan sembahyang." Terperanjatlah Abdullah bin Ummil Maktum. Lalu Abdullah kata, "Kalau begitu beritahu siapa namamu." Dia kata, "Tak payahlah. Kamu dah tahu kata saya tak semayang tu, faham dah. Saya bukannya ni elok sangat." Akhirnya bila dia asak juga oleh Abdullah, maka pemuda itu pun beritahu, "Wahai Abdullah bin Ummil Maktum,
Kalau kamu nak tahu nama aku adalah syaitan. Aku ni setan di Madinah ni. Terperanjat Abdullah bin Ummil Maktum. Lalu dia kata, syaitan, macam mana pula kamu ni setan, tapi pimpin pula aku bawa semayang, menuju pula semayang tu di masjid tu, masjid Nabi, lepas tu semayang berjemaah pula. Pelik setan jenis apa kamu ni? Menolong aku. Kenapa kamu buat gini tiap-tiap hari? Lalu, setan yang berupa pemuda tu pun mula menceritakan. Dia kata, wahai Abdullah, ingat tak? Masa mula-mula duk jalan ulang-alik, ada sekali tu kamu terjatuh. Kamu ingat? Abdullah kata, ingat? Nah, saat kali pertama kamu jatuh tu, aku mendengar para malaikat berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Rahim, hapuskanlah separuh daripada dosa yang ada pada Abdullah bin Ummil Maktum. Aku dengar malaikat berdoa. Dan dia syaitan, asalnya pun iblis apa semua ni adalah Sayyidul Malaikah. Itu panjanglah ceritanya. Jadi dia doa lah gaib. Dia dengar malaikat berdoa. Kemudian kamu ingat atau tidak? Bila berjalan, kali kedua tu kamu terjatuh. Selang beberapa minggu lepas-lepas tu jatuh pula. Ingat? Abdullah bin Ummil Maktum kata, ya, saya ingat. Lalu, syaitan menyatakan, saat kamu jatuh kali kedua tu, malaikat nak mendoakan supaya Allah menghapuskan dosa kamu yang baki. Ini menurut satu riwayat, syaitan beritahu ke dia. Jadi saya cepat angkat kamu dan saya pimpin jangan jatuh, kerana saya tak nak nanti kalau jatuh lagi malaikat doakan kamu, maka kamu menghadap Allah besok dalam keadaan tak ada dosa. Sedangkan saya berhasrat menarik seramai mungkin manusia ni ke neraka dengan saya. Ini syaitan. Walaupun nampak dia buat baik, tapi kalau syaitan tu syaitan juga. Sebab itu salah, tak betul ucapan yang pernah diucapkan oleh seorang hamba Allah dulu. Dia pun dah tua dah. Dia menyatakan apa? Lebih baik kita berkawan dengan syaitan yang kita kenali daripada berkawan dengan malaikat yang kita tak kenal. Ni apa punya falsafah macam ni? Karut. Ni semua boleh merosakkan akidah. Ya. Satu riwayat lain menyebut bahawasanya apabila kamu jatuh aja, malaikat terus mendoakan kamu dan keluargamu supaya diampunkan dosa-dosa semua. Dan aku takut, kata syaitan, kalau kamu terjatuh sekali lagi jatuh tu, malaikat doa pula untuk semua umat Islam agar diampunkan dosa. Maka kerugian besar aku, tak ada geng yang ramai dalam neraka nanti. Ini ada diceritakan kisah dia bagaimana syaitan menipu daya sahabat ini dalam wajah-wajah kebaikan yang dilakukan. Sebab itulah ulama selalu menyebut, berhati-hatilah kerana kita tidak tertipu dengan nafsu yang jahat, tetapi kita sering tertipu dengan nafsu yang baik. Hati-hati. Ini dipesan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Abdullah bin Ummil Maktum ini di antara orang yang
buta yang awal diberi tugas menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Madinah beberapa urusan khususnya dalam perkara salat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada tahun kedua Hijrah dalam peperangan Badar. Saat itu Nabi dah bagi tugasan dah. Bayang satu Masjid Nabawi itu dia kontrol, cuba bayang. Bagaimana hormatnya Nabi walaupun buta, tetapi dia tahu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia selalu menangis kerana dia merasakan dia tidak dapat masuk ke dalam medan jihad. Menangis dia, bagaimanalah perihal diriku ya Allah, aku dalam keadaan macam ni. Nak jihad tak boleh, nak mata tak nampak, tapi telinga dari masa ke masa mendengar para sahabat bergerak berjihad. Ya Allah, macam manalah saya ni? Sehinggalah dia mendoakan di hadapan Allah, Allahumma anzil uzri. Allahumma anzil uzri, kata dia. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah ayat-ayat yang sekira-kira boleh mengimbangi keuzuran saya ni. Dia tu berasa takut dia berdosa atas alasan mata buta tapi tak pergi jihad. Takut dia. Kita yang mata celak elok ni jihad pun tak nak. Ya, oleh kerana itu jangan lepaskan peluang jihad. Ini jalan pintas menuju syurga. Apabila kita dapat mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta begitulah dalam doa dia. Allahumma anzil uzri. Allahumma anzil uzri. Ya Allah, turunkanlah ayat yang boleh tengoklah macam mana hukum tentang keuzuran aku ni. Hari-hari dia berdoa. Diceritakan dalam kitab sirah. Suatu hari dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah dia duduk begitu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluh-peluh. Ya, badan Nabi itu macam tergeletak sehingga Nabi tumbang dan pingsan terus. Sehingga disebutkan bahawa paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertindan atas paha Abdullah bin Ummil Maktum, dan Abdullah menceritakan, demi Allah, aku tak pernah merasakan berat sebagaimana beratnya paha Rasulullah saat menghimpitku ketika dia pingsan pada masa itu, kata Abdullah. Bukan bermakna Nabi gemuk, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam cantik. Kalau bahagian depan ni dada dengan perut seperti papan sekeping. Itulah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma jadi berat asal Nabi menanggung beban wahyu yang turun pada masa itu. Jadi menekan tu, menanggung tu, jadi rasa berat paha Nabi tindan paha Abdullah ni. Kemudian Abdullah menceritakan, tak lama sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Zaid, sila catatkan ini. Ya, di mana Zaid bin Harisah radhiyallahu an adalah merupakan penulis wahyu. Di antara lagi Zaid bin Sabit. Ya, ada yang jadi penyair. Rasulullah tu ada semua. Jadi Nabi kata, wahai Zaid, sila tulis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan akan firman Allah Ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Maksudnya, tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, yakni tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang-orang yang berjuang, yakni berjihad ada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk, yakni tidak berperang kerana uzur, dengan kelebihan 1 darjat. Dan tiap-tiap satu dari 2 golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, yakni tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur, dengan pahala yang amat besar, yaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihannya. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat 95 sehingga ayat 96 Suratun Nisa, di mana di dalam ayat ini ada disebut ghairu ulid darar, ya, kecuali orang-orang yang kita kata darurat dah, yang memang uzur, mereka itu dikecualikan. Walaupun ayat tu dah turun sebut begitu, tapi hati itu nak mati berjihad. Abdullah ni, dia tahu dah ayat tu ada, tapi dia duk resah juga. Dia berdoa lagi, minta lagi supaya Allah turunkanlah ayat, biar bila ayat tu turun dia berasa puas hati. Lalu satu hari Allah menurunkan ayat, illal mustata'afina minar rijal wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu ghafuwan ghafura. Maksudnya, kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Ya, kerana dia buta, misal dia tak mampu hijrah. Macam ayah Sayyidina Abu Bakar pun buta juga. Masanya Abu Bakar dan Nabi hijrah, dia duduk Mekah lagi. Dia mata dia tak nampak. Dan mereka yang demikian sifatnya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka di sinilah kata ulama, kelebihan Abdullah bin Maktum ini. Pertama, ini berhubung dengan jihad. Allah Ta'ala turunkan ayat kerana hati dia runsing bab jihad tadi. Dan di sana kita tahu terkenal, Allah menurunkan surah Abasa. Ayat ini berhubung dengan dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla
an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ilal akhir ayah. Yang bermaksud ia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasangkan muka dan berpaling kerana didatangi oleh orang buta sehinggalah ayat yang akhirnya. Maka ayat ini meneguhkan Rasulullah kerana tidak mempedulikan Abdullah bin Ummil Maktum pada masa itu, di mana disebutkan bahawasanya di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dia makanya Nabi tengah menceritakan benda penting, termasuk masa itu Abu Jahal bin Hisham ada, termasuk Abbas bin Abdul Muttalib ada, pakcik dia. Dah ada beberapa pemimpin-pemimpin top 10 orang-orang Mekah ni. Jadinya bila cakap benda penting tu Nabi, bukan Nabi benci, masam tak entarah benci, bukan. Kita sendiri kalau tengah bercakap dengan seseorang, ada benda penting benar kita tengah bercakap, kalau anak panggil pun kan kita macam tengok buat tak tahu aja. Kan? Kerana ada kaya mustahak kita tengah bercakap tu. Macam itulah Nabi. Tapi rupanya dakwah macam tu tak betul masa-masa muka ni. Lalu Allah turunkan ayat dan menegur Rasulullah. Mulai daripada hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati Abdullah bin Ummil Maktum. Setiap kali dia datang, jauh lagi Nabi bangun dah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sila. Ya sila akan datang. Ahlan wa sahlan wa barhaban wa marhaban bikum. Sila. Wahai Abdullah, wahai manusia yang kerananya Allah menurunkan ayat menegurku di dalam Quran. Nabi kata. Ya, dia dihormati. Hadirin sekalian, akhirnya saya nak menceritakan dia tak tahan. Dia nak berjihad juga. Start daripada mula perang Badar menurut kisahnya. Bila Nabi seru dia, infiru, mari berjihad. Atau dengar seruan, hayya alal jihad, marilah kita berjihad. Dia dengar aja, sahabat datang buat saf, dia masuk saf, dia dah pegang panji-panji bendera. Ada sahabat tegur, sahabat kata, entah buta, entah terkecuali minal mustada'afin, entah lemah. Dia kata, tak apa, nak dapat pahala saf jihad macam ni pun jadi dah. Entah nak pergi lepas ni, entah pergilah. Nabi tak benarkan anak pergi, tapi tak apa, anak duduk ni ambil pahala. Lama dah atur gitu gini, pasukan perang bergerak, dia pun masuk ke masjid, bersembahyang, menangis, berdoa, minta kemenangan pasukan Islam. Perang Uhud macam tu juga, perang Khandaq, perang apa pun, bila buat saf, dia akan masuk pegang panji-panji dah. Dia duduk diri tepi tu nak ambil pahala jihad tu. Tapi Nabi tidak benarkan dia pergi, dia patuh. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman Abu Bakar pun macam tu juga. Abu Bakar tidak benarkan dia kerana Abu Bakar menyatakan Nabi tak benar, maka aku tak berani benarkan. Tapi bila ada buat saf jihad, dia datang. Ngesok-ngesok dia datang, dia pegang bendera. Kelip-kelip, terkebir-kebir macam tu. Mata buta. Ambil pahala, berdiri kejap pun jadilah. Bila pasukan bergerak, dia masuk Masjid Nabawi, dia menangis. Itulah kerja dia. Semayang hajat, dia berdoa minta kemenangan tentera Islam. Wafat Sayyidina Abu Bakar. Ni. Sampailah zaman Sayyidina Umar. Di mana bila sampai zaman Sayyidina Umar, Umar memerintah lebih kurang 10 tahun, jatuh habis Parsi dan Rom. Banyak pertempuran berlaku. Awal-awal tu dia duduk dengar-dengar aja. Ikut dia dalam saf gitu aja. Sehingga satu hari dia dah tak boleh tahan dah perasaan. Dia berjumpa terus Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia berhujah, dia menyatakan, wahai Umar, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar, aku patuh
dan aku tidak ikut ke medan jihad. Di zaman Abu Bakar juga, aku menahan diri daripada masuk ke dalam medan jihad. Tapi aku merasakan tidak di zamanmu, wahai Umar. Terlalu banyak ni, beberapa perang dah ni. Peperangan demi peperangan demi peperangan. Masakan aku tu masuk saf dia, orang lain pergi ambil syurga, patut aku duduk saja sini. Demi Allah, wahai Umar, aku mohon lepaskan aku kali ini. Dan kalau kamu lepaskan aku pergi, kutip aku di medan, ambil mayat aku. Tu je, aku tak balik dah. Tolong wahai Umar, sekali ni aja. Tolonglah. Menurut riwayat masa itu tahun 14 Hijrah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an baru masuk memerintah tahun kedua. Ancaman masa itu daripada Parsi. Itu yang lebih dekat. Ya, makanya Umar mengumpulkan tentera untuk pergi bertempur, dan terjadilah peperangan yang terkenal, dikenali sebagai peperangan Al-Qadisiyah. Dia di mana Qadisiyah ni nama bandar yang nak diambil itu, nak dirampas. Itu pusat tentera Romawi ketika itu. Kalau Qadisiyah ni dapat, pecah pintu. Satu habis semua. Akan dapat ditawan oleh tentera Islam. Makanya tentera Parsi bila dengar, mereka kumpulkan tentera 150,000 orang. Kemudian tentera-tentera Islam di peringkat awal, Saidina Umar dapat himpunkan 30,000 orang aja. Bila dia atur susunkan saf dengan doa nak gerak keluar dari Madinah, tengok Abdullah bin Ummil Maktum ada kat ujung. Lalu sahabat sebelah dia tegur dia, ente ni nak ikut ke mana? Ente buta, ente tak payah. Dia kata, demi Allah, khalifah telah membenarkan. Dia kata, ente jangan, mata ente buta. Macam mana kamu nak berperang? Dia kata, dosa bagi aku lembing, tombak, pedang, tak payah. Kalau aku pakai senjata, nanti aku tetap kamu juga. Aku bukan nampak. Tahulah aku nak syahid aja. Terus ada unsing ke aku, jaga diri kamu. Inilah jawapannya. Lalu dibawalah dia pergi ke pertempuran Al-Qadisiyah ini. Peperangan Qadisiyah ini bukan kecil anak. Ini di antara perang dalam sejarah yang paling dahsyat yang dialami oleh para sahabat. Ada sungai Furat, sungai Dijlah, belah-belah Iraq. Sungai Tigris dan Euphrates. Ada satu jembatan nak menyeberang jembatan tu. Situ je bertempur 3 hari. Sehingga 10,000 sahabat gugur syahid. Situ aja, bayangkan. Sebabnya ialah kerana tentera Parsi menggunakan tentera bergajah. Ramai tentera Islam yang mati syahid dipijak, dibelit, dihempas oleh tentera bergajah ini. Ramai sangat. Akhirnya undur. Masuk hari kedua kena undur. Lalu mereka berbincang. Ketua pasukan turus tentera masa itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di bawah dia ada juga Khalid Ibn Walid dalam peperangan Qadisiyah ini. 30,000 tentera tak cukup, Umar tambah tentera pejalan kaki 5,000 orang. Kemudian tambah lagi lepas tu 1,000 orang pasukan pemanah. Jadi overall jumlah semua 36,000. 10,000 dah bergelimpangan, tinggal 26 aja. Menghadap 100,000 lebih no tentera Romawi no. Esok hari ketiga nak lepas jembatan ni aja. Maka berbincang, Sa'ad bin Abi Waqqas mencadangkan supaya ditetak belalai gajah dulu. Bila gajah tu rapat masuk, gembat tu pukul pedang, putuskan belalai dia dulu. Pandangan Khalid Ibn Walid pula, 1,000 pasukan pemanah, atur bahagian depan sekali. Gajah datang panah biji mata dia. Ini cadangan Khalid pula. Maka dua-dua pandangan ni diterima dan disampaikanlah kepada tentera Islam. Pada hari ketiga inilah Abdullah bin Ummil Maktum berseri bercahaya wajahnya.
dia perintahkan ikat dia duduk atas kuda, kemudian ikat bendera peperangan di dada dia, ikat dengan tali kuat-kuat. Ada riwayat kata kiri kanan dekat ketiak tu ikat tombak. Lepas tu dia hentak kuda dengan tumit dia gempuh pergi. Apa ada je lah sauk, mana yang dapat aja. Ketikanya berlaku peperangan, pasukan pemanah tentera Islam walaupun agak lambat, kerana nak aim mata gajah bukan senang. Tapi akhirnya ramai di kalangan tentera Islam dengan izin Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Mereka panah. Akhirnya anak panah tu kena ke mata gajah, dia jadi sakit, darah keluar, mata dia pun jadi tak nampak, buta. Mula gajah ni melelong. Dia dikatakan ada beberapa ekor gajah besar-besar ni rapat dengan sahabat tetap terus belalai dia. Dahlah sakit mata lagi, sakit belalai dia putus. Kemudian dia berjalan toyang-ayang, dia rempuh jambatan patah. Ini menurut riwayatnya. Lalu jatuhlah seekor, 2 ekor, 5 ekor. Akhirnya berderet-deret gajah lain pakai ikut belakang. Jatuh dan lemas tenggelam di dalam sungai yang berkenaan. Ya, sungai Tigris dan Euphrates atau Furat dan Dijelah itu. Nah, saat inilah para sahabat menyerbu. Termasuk Abdullah bin Ummil Maktum. Apabila 1000 pasukan pemanah yang berada di hadapan membuka jalan dan mereka merempuh masuk. Dan dikurniakanlah kemenangan oleh Allah ke atas tentera Islam. Maka tumbanglah kerajaan Parsi pada masa itu. Di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, istana yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 5 Hijrah ketika peperangan Khandaq yang Nabi pukul batu terpercik keluar cahaya, nampak istana Parsi juga. Istana itu ditawan di zaman Umar. Menunjukkan kemenangan Islam ni panjang, ambil masa. Bukan hari ni berjuang, besok menang. Hari ni daftar nama, besok menang. Bukan. Akan diuji bertahun-tahun sehingga tidak tinggal kecuali orang yang yakin. Barulah Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Islam ini. Bila dah reda semua, diperintahkanlah. Pada dalam peperangan ini, Rostam, panglima turut tentera Parsi, mati terbunuh. Dia lalu disusun, diasingkanlah jenazah syuhada. Dan apabila ditemui mayat Abdullah bin Ummil Maktum, didapati daripada dahi, mata ke depan apa semua sampai ke perut, ke bawah ni, berpuluh-puluh melekat di jasad dia tombak, pedang, lembing, anak panah bersusun lepas ke bawah ni. Sehingga ada kitab menyebut tak boleh nak pegang jenazah dia. Penuh kerana dia buta dan dia pakai rempuh je. Dan disebutkan bahawa tak ada satu pun senjata itu tembus ke belakang atau luka di belakang. Itu menunjukkan berani dia pergi rempuh gitu aja. Ya, sebab itu satu di antara tanda seorang syuhada ialah lukanya berada di hadapan, bukan di belakang. Kalau belakang makna dia berpaling, dia lari, lalu dibunuh. Itu lari daripada medan jihad, satu daripada 7 dosa besar haram hukumnya. Hadirin sekalian, itulah selengkar kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Ummil Maktum radhiyallahu an. Dan esok insya-Allah jam 3 seperti ini juga saya akan menghuraikan kisah riwayat hidup Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Dan itu saja untuk petang ni. Jangan lupa like and share. Jangan lupa dia kongsikan kebaikan ni dengan orang lain. Terima kasih kerana sudi like and share. Dan jangan lupa juga tabung derma yang dipaparkan di hadapan skrin kita masing-masing. Wang akan digunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan dalam nak menyambut hari raya nanti, insya-Allah. Ya, jadi kita tangguh dengan tasbih kifarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik,
nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.